Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini, saya bersama ahli kumpulan saya akan membentangkan mengenai keterampilan berbahasa. Berikut merupakan ahli kumpulan saya. Yang pertama Adam Haris, yang kedua Farid Muzaimin, dan yang ketiga saya sendiri. Antara aspek-aspek yang kami akan membentangkan pada hari ini ialah keterampilan mendengar, keterampilan bertutur, keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Saya akan memulakan pembentangan terlebih dahulu. Yang pertama, keterampilan mendengar. Keterampilan mendengar bermaksud keupayaan seseorang untuk mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi seperti perbualan, syarahan, ucapan, soal jawab dan sebagainya. Seterusnya, keterampilan mendengar terbahagi kepada 3 peringkat. Yang pertama, peringkat awal, di mana kanak-kanak akan mengecam bunyi terlebih dahulu. Seterusnya, peringkat pertengahan, di mana kanak-kanak dia dapat mengecam bunyi yang didengarnya sebentar tadi serta mengingati bunyi yang dilontarkan oleh yang perkara yang didengarnya. Dan yang terakhir, peringkat maju, di mana kanak-kanak tahu isi penting perkara yang didengarnya serta merespon perkara yang didengarnya jika memerlukan respon daripada murid tersebut. Kita akan berpindah kepada keterampilan yang kedua, iaitu keterampilan bertutur, di mana kemahiran ini dapat menyebut atau membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan pengujaran kata-kata atau ayat dalam intonasi, nada bermaksud tekanan suara, jadah serta helaan yang betul. Proses pertuturan berlaku di peringkat produksi, iaitu setelah si penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang didengarnya. Keterampilan bertutur juga terbahagi pada dua jenis. Yang pertama sehala, iaitu pidato, di mana kita hanya bercakap tanpa memerlukan respon daripada audien. Yang kedua duhala, seperti forum perbualan. Duhala ni seperti kita akan bercakap dengan orang itu mendapat respon daripada pihak lawan bercakap. Seterusnya kita akan pergi kepada keterampilan bertutur. Keterampilan bertutur ini terbahagi pada 3 peringkat. Yang pertama, peringkat awal, di mana kanak-kanak hanya mampu untuk mengajuk perkataan yang didengarnya. Yang kedua, peringkat pertengahan, di mana kanak-kanak mampu mendeskripsi tentang gambar, maksudnya apa yang dilihatnya. Bagi contoh, bila kanak-kanak tu melihat sesuatu gambar atau objek, dia mampu menilai gambar serta objek tersebut. Yang terakhir, peringkat maju, di mana kanak-kanak mampu mengkritik sesuatu perkara. Maksud mengkritik ni, dia mampu untuk memberi komen tentang sesuatu perkara. Contohnya, kenapa bangunan ni belok? Itu bermaksud kritik mengenai sesuatu perkara. Dan yang terakhir, kita akan pergi pada aspek pertuturan. Yang pertama, sebutan. Bunyi-bunyi setiap huruf, kata, perkataan, rangkai kata dengan ayat bagi melatih murid menyebut sesuatu sebutan dengan tepat, jelas mengikut bunyi, ejaan dan makna. Yang seterusnya, intonasi. Maksudnya keadaan bunyi yang menaikkan atau menurunkan sesuatu ayat itu disebutkan berbeza mengikut jenis ayat yang dituturkan. Bermaksud intonasi ini kita mampu untuk mengawal kita punya kadar naik dan turun suara kita. Yang seterusnya, kelancaran, kebolehan dalam bertutur atau bercakap dengan baik, kemas dan teratur tanpa menghadapi sebarang masalah dan tiada gangguan semasa percakapan itu berlangsung. Maknanya apabila kita bercakap tentang sesuatu perkara, kita tidak akan mengambil masa yang lama untuk bercakap mengenai satu perkara tersebut. Itu sahaja daripada saya. Pergi kepada kawan saya yang seterusnya. Baiklah, kita teruskan lagi dengan keterampilan membaca. Menurut Kamarudin Haji Hussein pada tahun 1988, dalam Seri Pendidikan Longman Pedagogi Bahasa, membaca ialah memindahkan tulisan kepada suara. Seterusnya, membaca juga bermaksud menyuarakan tulisan, mengambil isi dan fikiran yang tertulis serta memahamkan isi kandungannya. Membaca juga merupakan satu proses pemikiran yang membina. Dengan membaca, seseorang itu mesti dapat membina kebolehan menilai, mengulas dan mengkritik apa yang dibaca dengan tepat serta memahami situasi dan fikiran yang terbuka positif. Seterusnya, proses membaca terdapat 4. Proses yang pertama iaitu mengenal dan memahami bahan yang dibaca. Proses yang kedua, menghasilkan kefahaman pembaca. Proses yang ketiga, berfikir, mencuba untuk membayangkan maklumat yang mereka baca. Dan yang terakhir,
untuk mengintegrasikan segala aspek yang berkaitan dengan tujuan membaca, jangkaan, pengetahuan dan pengalaman lalu tentang perkara yang telah mereka baca. Seterusnya, kita pergi kepada keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah kemahiran menulis yang menggabungkan aspek-aspek visual, motor dan keupayaan yang membentuk konsep-konsep. Menurut Chomsky pada tahun 1957, tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan, fikiran dan idea. Dalam maksud yang lain, menulis juga adalah merupakan proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan teradun bagi melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi. Akhir sekali, menulis juga merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam, tulis yang bersifat produktif. Apabila kita menulis dapat dikatakan sebagai keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara jenis-jenis keterampilan bahasa yang lain. Ini kerana menulis bukanlah sekadar menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, melainkan menulis juga mampu mengembangkan dan menuangkan fikiran-fikiran dalam suatu struktur tulisan yang teratur. Baiklah, seterusnya saya akan sambung dengan elemen keterampilan berbahasa. Elemen keterampilan berbahasa berkait rapat dengan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia, gelombang yang kedua, SKPM G2. Jadi, ini merupakan antara pengenalan ringkas. SKPM G2 diperkenalkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan proses bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan penyampaian pendidikan. Seterusnya, ia merupakan penambahbaikan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan juga menyesuaikan SKPM dengan perkembangan pendidikan semasa. Instrumen SKPM G2 berorientasikan tindakan, mementingkan kualiti pendidikan dan berasaskan eviden. Dan akhir sekali, SKPM G2 masih mengekalkan standard SKPM 2010 iaitu 5 standard dengan penambahbaikan yang baharu. Untuk meringkaskan video kali ini, saya hanya akan berkongsi beberapa standard saja. Yang pertama, standard dari segi pengurusan organisasi. Ini berkait rapat dengan pengurusan sumber manusia, pengurusan sumber pendidikan dan pengurusan kewangan. Seterusnya, standard kedua iaitu pengurusan kurikulum, ko-kurikulum dan hal ehwal murid. Yang pertama, pengurusan hal ehwal murid dan ketetapan pelaksanaan hal ehwal murid, iaitu berfokuskan kepada pengurusan disiplin murid, pengurusan keselamatan murid, pengurusan kesihatan murid dan pengurusan bantuan pelajaran murid. Yang kedua, iaitu pengurusan kurikulum. Ini bermaksud ketetapan pelaksanaan kurikulum, pengurusan mata pelajaran, pengurusan masa instruksional dan pengurusan penilaian murid. Dan dari segi pengurusan ko-kurikulum, ia bertujuan untuk memantapkan ketetapan pelaksanaan ko-kurikulum, pengurusan kelab persatuan, pengurusan badan beruniform dan pengurusan sukan dan permainan. Tengok ni. Dia cik dah dia tanya. Tanya dedah dia. Jadi bersama saya Amar Mukti Zainuddin sedang berada di lapangan untuk mencari individu yang sudi untuk ditemu ramah mengenai isu pelancongan. Jadi mari kita sama-sama untuk mencari individu yang sudi. Sana? Adik, sini kejap. Ya, saya kenapa ni? Adik ada masa tak? Kita temu ramah. Sempatlah sini. Nama adik siapa ya? Nama saya Adam Haris. Jadi adik saya nak tanya, pernah ke adik pergi melancong ke mana-mana sahaja? Pernah. Saya pernah pergi ke Pulau Redang. Boleh cerita sikit tak pengalaman tu? Boleh, tapi sebelum tu saya pakai Ya, kacamata. silakan. Boleh. Baiklah. Saya pergi ke Pulau Redang ni bersama kelas saya. Yang masa tu kami hanya pergi 25 orang. Sebenarnya kami ada kelas bilangan murid dalam kelas tu 30 orang. Jadi 5 orang tu ada masalah, jadi kami hanya pergi ke Pulau Redang tu 26 orang. Jadi
saya akan kongsikan tentang pengalaman lawak saya lah semasa saya pergi ke Pulau Redang tu. Khususnya ketika kami semua berada di atas bot. Masa tu dah hampir nak sampai ke tempat pertama lah, ke kawasan yang ada penyu. Ada seorang kawan saya tu, saya lihat dia dari jauh macam dia ni baik tak ni, macam Kurang sihat lah. sihat ke, keadaan macam mana. Lepas tu tiba-tiba dia tanya saya, nak muntah kat mana masa atas bot tu. Jadi saya macam nak muntah dalam laut je lah, takkan nak muntah atas bot kan. Lepas tu dia muntah. Lepas tu sampai ke tempat-tempat lain, maksudnya pergi ke penyu, tempat-tempat yang menarik lagi tu, dia macam tak aktif langsung. Dia hanya terbaring atas bot saja. Tiap kali saya dan kawan-kawan saya ajak untuk mandi sekali, lihat batu-batu karang yang cantik, dia hanya terbaring saja dengan alasan pening, takut muntah. Jadi saya ni nak kongsikan pengalaman ni berdasarkan pengalaman yang saya telah lalui lah. Kalau nak fikirkan pengalaman saya ke Amerika, ke luar negara, mungkin nanti lah. Jadi saya tanya pula, apa bagi pendapat adik lah, apa kita punya kebaikan atau keburukan dengan isu pelancongan ni? Tentang tu, kalau bagi saya lah, kalau untuk kebaikan ni macam biasalah, kita boleh tengok dari aspek ekonomi. Bila kita buka bidang pelancongan ni, mestilah kita akan ada pekerja yang menguruskan hotel, menguruskan bayaran untuk visa semua tu. Jadi ini secara tidak langsung menyumbang kepada ekonomi negara. Jadi saya rasa pelancongan ni sangat memain peranan yang dominan dalam menghasilkan duit negara. Kalau keburukan pula macam mana tu? Kalau keburukan lah, saya tetapkan negara kita ni sebagai negara yang akan didatangi oleh pelancong. Jadi sekiranya ada pelancong yang datang melancong ke negara kita, kemungkinan ia mampu untuk merosakkan imej negara kita lah. Oleh kerana perangai atau sifat rakyat-rakyat Malaysia ni, contohnya seperti membuang sampah merata-rata. Jadi kalau perkara-perkara yang tidak elok sebegini dilihat oleh pelancong luar negara, mungkin merosakkan imej negara kita tu sendirilah. Itulah apa yang saya rasa. Terima kasih adik sebab sudi ya. Jadi adik boleh pergi kelas balik ya. Okay. Terima kasih. Terima kasih adik. Jadi kita terus ke segmen seterusnya. Jadi sekarang bersama saya kembali, di mana saya telah menemukan seorang lagi individu yang sudi untuk ditemu bual. Jadi mari. Assalamualaikum saudara Muzaimin. Waalaikumsalam. Bolehkah saudara meluangkan masa sebentar untuk ditemu bual? Boleh. Jadi saya ingin menanyakan beberapa soalan, boleh? Tak apa dah. Bolehkah saudara menceritakan sedikit mengenai pengalaman saudara? Boleh. Dulu saya pernah melancong tapi dalam negara sahaja, belum mampu keluar negara. Saya melancong ke negeri Terengganu sahaja, ke pantai Bukit Keluang. Anda kenal Bukit Keluang? Ya, saya kenal. Tempat dia bagus lah, angin sepoi-sepoi, barangan pun murah, pemandangan cantik, laut biru cantik lah, semua okey memang. Okey, best. Barangan apa yang saudara maksudkan tu ya? Seperti makanan, baju-baju, kita buat basahan di pantai, pergi bola-bola, hotdog dan banyak lagi lah. Menarik ya tempat kerja saudara kali ni. Jadi saya ingat, apa kebaikan atau keburukan dengan isu pelancongan ni? Bagi saya kebaikan dia tu mampu ni lah, membuka peluang pekerjaan lah pada penduduk setempat. Ya, seperti yang kita tahu, pelancong datang ni seperti saya pergi ke pulau ya, mungkin akan membuka peluang pekerjaan kepada pemandu bot, staf-staf bot, mendapat membuka peluang pekerjaan lah lebih kepada penduduk setempat. Kalau keburukan pula macam mana? Bagi pengalaman saya lah, keburukan pelancong ni, jika pelancong luar negara datang, itu mungkin akan berlaku kesesakan lalu lintas lah. Ya, di mana ramai pelancong datang ya, seperti kita tahu, kemungkinan mereka tidak mahir dengan jalan-jalan di negara kita. Ada juga di antara mereka tidak pandai pun membawa kereta.
Namun sampai ke negara kita membawa sendiri. Itulah mungkin berlaku kesesakan lalu lintas lah bagi pendapat saya. Jadi terima kasih saudara kerana sudah sudi untuk meluangkan masa untuk ditemu ramah oleh saya. Ya, tak apa. Saya pun bersenang hatilah membagi apa ni kata, memberi saling berkongsi inilah pengetahuan. Boleh saya pergi dulu ya. Jadi bersama saya untuk pergi ke segmen utama kembali. Jadi sekarang bersama saya Saudari Hasya, di mana beliau sudi untuk ditemu ramah mengenai isu pelancongan. Jadi Saudari Hasya, pernah ke Saudari Hasya pergi ke melancong ke luar negara atau dalam negara sendiri? Baiklah, saya pernah melancong, iaitu saya pernah melancong di dalam negara sendiri, iaitu saya pernah melancong di Cameron Highland, Pahang. Kat situ saya telah melihat pelbagai keindahan alam yang tiada di negeri kita sendiri. Iaitu saya telah melihat terdapatnya ladang teh, selepas itu taman bunga dan sebagainya. Cuaca yang sejuk juga menyebabkan pelancongan saya di sana sangat nyaman. Wah, menarik sungguh pengalaman yang diceritakan oleh Saudari Hasya. Jadi, bolehkah Saudari Hasya bercerita tentang kebaikan atau keburukan tentang isu pelancongan di negara kita? Baiklah, tentang isu pelancongan yang berada dalam negara kita, iaitu kesan positif yang terdapat dalam pelancongan, iaitu berlakunya persefahaman sejagat. Berlakunya persefahaman dalam masyarakat sejagat. Iaitu saya dapat kupaskan bahawa apabila pelancong datang ke negara kita, maka secara tidak langsung kita boleh berkomunikasi dengan mereka dan kita boleh berbicara dengan mereka tentang isu-isu yang apa yang ada di dalam negara mereka. Selain itu, mereka juga dapat berkongsikan pengalaman-pengalaman mereka yang ada dalam yang apabila mereka melancong di negara kita. Selepas tu, disebabkan negara kita yang mempunyai pelbagai budaya, maka kita dapat berkongsi budaya kita kepada mereka. Bagaimana pula dengan keburukan isu pelancongan, Saudari Hasya? Bagi pendapat saya, terdapat beberapa isu keburukan dalam sektor pelancongan di negara kita, iaitu kadar peningkatan kadar jenayah akan semakin meningkat. Sebab hal ini kerana apabila datangnya pelancong luar datang ke negara kita, kemungkinan mereka akan membawa perkara-perkara yang negatif, iaitu mereka akan cuba untuk melakukan jenayah seperti mencuri, merompak dan sebagainya. Di negara kita juga terdapatnya pusat membeli belah dan pusat hiburan seperti karaoke dan pub. Jadi apabila adanya pusat hiburan ini, maka mereka akan cuba untuk melakukan jenayah tersebut di sana. Sementara itu juga akan berlakunya seterusnya akan berlaku vandalism yang disebabkan oleh budaya-budaya yang datang dari negara mereka sendiri. Maka perkara ini akan menyebabkan berlakunya kerosakan dalam infrastruktur di negara kita. Terima kasih Saudari Hasya kerana sudi untuk meluangkan masa untuk sudi ditemu ramah mengenai isu pelancongan. Sekian, terima kasih.